Hai dan Assalamualaikum kepada Puan Zeti dan juga rakan-rakan. Hari ini saya dan kumpulan saya akan menerangkan tentang situasi 6, iaitu you are required to arrange appropriate transportation for tourists from Singapore to Langkawi Island. Pertama sekali saya akan mengenalkan diri dan juga ahli kumpulan saya. Nama saya Muhammad Syafiq Kabir Syabran, nombor matriks 30 DLS 20F 2032. Yang kedua ialah Muhammad Badrul Amin bin Mat Ali, nombor matriks 30 DLS 20F 2002. Yang ketiga ialah Muhammad Akmal bin Kasir, nombor matriks 30 DLS 20F 2010. Yang keempat ialah Muhammad Muzamil bin Salman, nombor matriks 30 DLS 20F 2012. Yang terakhir ialah Muhammad Darwish Hakimi bin Muhammad Nazrul, nombor matriks 30 DLS 20F 2032. Pertama sekali ialah introduction. Transportation itu adalah satu pergerakan ataupun perjalanan sesuatu barang ataupun penumpang daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Keutamaan saya adalah untuk merancang perjalanan pelancong dari Singapura ke Pulau Langkawi dengan menggunakan pengangkutan yang sesuai. Ada 4 jenis pengangkutan yang boleh kita guna, iaitu road, rail, air, sea. Maksudnya road itu adalah menggunakan jalan raya, rail itu menggunakan kereta api, air itu adalah menggunakan udara seperti kapal terbang. Yang last sekali adalah sea, maksudnya menggunakan laut, boleh menggunakan macam ferry ataupun boat. Apa yang nak dibincangkan adalah tentang combination jenis pengangkutan yang digunakan dan juga sebab menggunakan pengangkutan itu. Saya lepas ini saya akan memberi kepada ahli kumpulan saya untuk menerangkan lebih lanjut. Terima kasih. Hai, nama saya Muhammad Akmal bin Kasir. Nombor matrik saya 30 DLS 20F 2010. Combination modes of transportation ialah darat dan udara. Ada dua situasi yang berbeza. Yang pertama ialah di mana pelancong menaiki teksi atau bas ke Johor Bahru. Yang kedua, pelancong tersebut menaiki kapal terbang Air Asia dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur, kemudian Kuala Lumpur ke Pulau Langkawi. Harga kereta ke Johor Bahru berharga $50 Singapura dan harga bas pula berharga $10. Bagi harga penerbangan pula dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur adalah RM9.99 dan dari penerbangan KL ke Langkawi adalah RM79. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Badrul Amin bin Mat Ali, nombor matrik 30 DLS 20F 2002. Saya akan menerangkan tentang combination mode of transport yang kedua. Untuk mode transport yang kedua ini, pelancong boleh terbang terus ke Pulau Pinang dan menaiki feri apabila tiba di Pulau Pinang dan terus ke Langkawi. Apa kelebihan kombinasi yang kedua ini adalah dia tidak mengambil masa yang terlalu lama. Ia hanya mengambil masa dalam bawah 2 jam dan juga kosnya adalah berharga RM40 seorang. Ia juga akan menjadikan pengalaman yang menyenangkan kepada pelancong kerana menggunakan dua transport, iaitu pengangkutan udara dan pengangkutan air. Seterusnya, bagi pelancong daripada Singapura, boleh terbang terus daripada Singapore Airlines terus terbang kepada Penang dan menaiki feri. Kos penerbangan daripada Singapura ke Penang hanya mengambil $231 Singapura. Itu dia pembelian melalui WhatsApp Singapore Airlines, dan jika menggunakan WhatsApp MAS website dikenakan $240 Singapura. Saya memilih jalan kedua, iaitu terbang ke Penang dan menaiki feri dari Penang ke Langkawi. Kaedah pengangkutan gabungan adalah udara dan laut, kerana laut dan udara adalah alat pengangkutan yang paling mudah ataupun termudah. Selain itu, ia dapat membawa penumpang dalam jumlah yang banyak. Ia juga dapat mengurangkan masa perjalanan kerana tidak ada kesesakan lalu lintas.
Risiko kemenangan bagi kedua-dua pengangkutan ini ialah sangat rendah kerana tiada halangan seperti pengangkutan melalui jalan raya. Bagaimanapun, jika kita menggunakan pengangkutan udara dan laut, ia akan mengurangkan masa dan kos kita untuk sampai ke destinasi. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Secara rumusannya di sini terdapat 5 jenis pengangkutan yang diceritakan yang mempunyai fungsi-fungsinya tersendiri. Dari segi kos penghantaran, lepas tu kapasiti iaitu jumlah barang yang boleh diangkut oleh sesuatu pengangkutan, dan akhir sekali limit jarak yang boleh dilalui oleh sesuatu pengangkutan. Dari segi kos pula, semakin banyak barang yang perlu dihantar untuk satu tempoh masa tersebut, semakin murah kos yang perlu dibayar oleh sesuatu company. Dari segi kapasiti pula, jumlah barang yang boleh diangkut oleh sesuatu pengangkutan itu, semakin banyak jumlah kos yang boleh diangkut, semakin murah juga kos yang perlu dihantar, yang perlu dibayar. Bagi contoh, rel, kereta api ini boleh mengangkut jumlah barang yang banyak dalam satu tempoh masa, dan harga kosnya agak murah nak dibandingkan dengan kapal terbang ataupun pengangkutan di jalan raya. Akhir sekali, dari segi jarak yang boleh dilalui, limit jarak yang boleh dilalui oleh suatu pengangkutan itu. Sebagai contoh, barang yang dihantar ke luar negara tidak boleh menggunakan satu transport sahaja, bahkan kena menggunakan sekurangnya dua transportation, iaitu masa barang ke luar negara, penghantaran ke pelabuhan menggunakan transport road, iaitu lori ataupun truk. Sesudah sampai ke pelabuhan itu, barang yang dihantar menggunakan transport yang dua, iaitu sama ada kapal terbang, iaitu air transportation, ataupun menggunakan kapal penghantaran, iaitu sea transportation. Itu sahaja pada saya. Sekian, terima kasih.